padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu holistik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. Zul, we trust to help me level up. Cheer up, Allah Hazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di dalam ni. Hazon terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Faris dari Hazon Education. Baik, kita bersiaran langsung pada pagi ini seperti pagi-pagi yang sebelumnya. Kita akan bersama dengan parents sekalian untuk kita tengok apakah topik-topik yang boleh ibu bapa sendiri bimbing di rumah. Macam kata anak-anak kat rumah tu tiba-tiba dia buat homework malam-malam, dia tanya ke. Okay, untuk subjek BM, macam hari tu saya dah sharekan kepada ibu bapa yang mempunyai anak tahun 4, 5 dan 6. Okay, bahagian bina ayat. Okay, tapi hari ni kita akan pergi tengok pula kepada ibu bapa yang mempunyai anak tingkatan 1, 2 dan 3. Kita menengah rendah lah, kita boleh panggil So bernama hari ni kita nak tengok, saya nak share dengan ibu bapa supaya kat rumah nanti ibu bapa sendiri boleh bimbing ataupun boleh tengok sendiri. Tengok guide kalau kata anak buat karangan ringkasan ni. Okay, sekarang ni kita sedang bersiaran langsung dekat banyak platform. Platformnya 2 je tapi tempatnya banyak. Okay, macam biasa dekat YouTube lah Hazon Education. And then kita juga dekat FB personal Luqman Faris. Okay, saya punya. Dan teacher ni, coach ni, alright, ibu bapa bijak fikir. And then dekat page lah Hazon tu sendiri. Okay, so sebelum kita mula lah, minta share dulu. Okay, and then siapa yang sedang berada dalam live ni boleh bagi tahu ke suara saya cukup kuat ke, jelas ke, kameranya agak kabur ke, boleh maklumkan dulu. Selamat pagi Cikgu Farid Abdul Musi. Okay, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Abdul Musi. Itu hari Abdul Musi dah join ni kan untuk bahagian binayat kan. Hari ni kita tengok lain sikit. Hari ni kita tengok karangan sikit. Tapi insyaAllah senang je. Jelas molek. Wah, jelas molek Alhamdulillah. Okay. So karangan ringkasan ni kenapa saya share dengan ibu bapa, lagi-lagi karangan. Okay, memang nama dia karangan, tapi mereka ni akan ada banyak jenis karangan lah actually. Untuk menengah rendah ni mereka ada karangan pendek, mereka ada karangan respon terhad, mereka juga ada karangan respon terbuka. So ada banyak. So ringkasan ni kategori mana? Ringkasan ni dia dekat bahagian kategori karangan pendek. Okay, which is patah perkataannya lah membeza kan. So
kita kita minta kalau kata siapa-siapa yang sedang menonton ni bila baru masuk ke apa ke boleh notify dia rasa maklumkan lah. Lapor diri. Boleh cerita siapa yang sedang berada. Okay. Rafizah Ramli. Assalamualaikum Cikgu Faris. Waalaikumsalam. Rafizah Ramli. Okay, biasa Miss Rafizah ada anak kan. Mana dah tahu nanti nak ambil VM, belajar ringkasan, so belajar awal. Okay, so biasa Miss Rafizah belajar dalam ajar bahasa Inggeris je kan. Ni tengok bahasa Melayu ni. Easy je topik ni. Alright, dah sekarang kita dah boleh mula kan. Okay, kita mula dulu kan. Okay. Saya share screen dulu bagi you all semua nampak. Okey. Alright, so ada 3 perkara yang ibu bapa kena tahu. Ataupun yang ibu bapa kena tahu, kena maklum mengenai Assalamualaikum cikgu. Malam Saleh pun ada. Assalamualaikum. Miss Mariam ingat lagi tak cara buat ringkasan? So hari ni kita go through pasal ringkasan. The most easiest lah. Okay. Ya cikgu, saya nak anak saya belajar dengan Cikgu Farid Alawah. Okay, Alhamdulillah. Okay, memang saya akan bantu anak Miss Rafizah. Cuma ya, kalau katalah dia buat homework kat rumah, okay, malam-malam, kena buat ringkasan ni. So macam ni kalau kata dia tanya Miss Rafizah, okay, dia tanya mak dia sendiri. So macam ni kita nak bantu bagi ringkasan. Ini jom kita bantu. Alright, so untuk ibu bapa yang sedang menonton, untuk mereka yang mempunyai anak sekolah menengah rendah, tahapnya menengah rendah, tingkatan 1 hingga 3. Ini jenis karangan pendek yang mereka akan hadapi. Yang mana mempunyai anak yang tingkatan 1, okay, mereka akan jumpa bahagian ulasan ni sahaja. Ulasan ni di mana ulasan ni adalah satu topik yang dibawa daripada sekolah rendah. Waktu tahun 4, 5, 6 diorang belajar, masuk form 1 pun still ada lagi ulasan ni. Okay, so biasanya lah kebiasaan sepatutnya belajar form 1 dia tak ada masalah lah untuk karangan pendek ni sebab dia dah belajar lama kan. Dia boleh belajar 6, belajar 5, belajar 4. Okay. So untuk tingkatan 1, ibu bapa kena tahu pasal ulasan lah. Tapi ulasan insyaAllah saya akan cover next topic. Okay. Untuk mereka yang ada anak pelajar tingkatan 2, okay, untuk anak yang belajar tingkatan 2, mereka sepatutnya dah belajar mengenai 2 karangan ni. Okay. Ulasan dengan ringkasan. Kadang-kadang tingkatan 1 pun dah belajar ringkasan. Depends lah. Okay, kadang cikgunya ajar awal. Kalau tapi nak ikutkan betul-betul, ringkasan ni di tingkatan 2. Okay, so bila di tingkatan 2, pelajar dah patutnya menguasai 2 jenis. Ulasan waktu form 1 tu, ringkasan sekarang dah tengah belajar. Okay, itu untuk tingkatan 2. Okay, so tingkatan 2 ni bila pelajar dah naik tingkatan 2, diorang diperkenalkan dengan satu benda yang baru lah. Waktu diorang form 1 mungkin lah benda yang baru diorang nampak ialah novel, dia ada bahagian prosa lah, puisi lah, syair lah, pantun. Mungkin diorang kenal pasal tu. Bila dia naik form 2, diorang kenal lagi satu perkara iaitu ringkasan, jenis karangan jenis ringkasan. Yang itu kita nak bincang pada petang petang pagi ni. Petang tu. Okay, pagi. Alright, so let's go. Tapi sebelum tu nak beritahu juga kepada ibu bapa yang ada anak tingkatan 3, mereka akan go through mengenai rumusan ni. Benda baru ni. Okay, rumusan ni di mana mereka akan belajar. Kadang-kadang cikgu tingkatan 2 dia dah ajar. Tengoklah akhir tahun tu dia dah ajar, dia dah explore dan sebagainya. Tapi sebetul-betulnya rumusan ni pelajar akan didedahkan waktu di tingkatan 3. Okay, yang sedang menonton kat sini, nak tanya sikit, nak buat survey. Ada yang pernah dengar tak mengenai 3 perkara ni? Ataupun tahu? Ada ibu bapa yang tahu tak mengenai? Tak ada 3 lah, salah satu. Ada yang tahu? Nak buat survey juga, nak tengok antara 3 ni, ada tak salah satu yang memang pernah dengar ke, yang memang tahu ke, memang boleh buat ke? Ada tak di kalangan ibu bapa? Sebab nak tengok enggak tahap ibu bapa yang masuk. Kalau kata dah expert, kita senang je pergi ni. Tapi kalau kata tak pernah dengar, saya akan bimbing satu persatu ni risau. Tapi khususnya pasal topik ringkasan lah. Okay.
Nampaknya tak ada respon, maksudnya masing-masing masih lagi tak boleh nak, maksudnya ibu bapa tak ada lagi kemahiran nak buat lah. Apatah lagi mengajar kan. Tapi insyaAllah kita teruskan. Kita mulakan dengan ringkasan. Okay. Kita nak go through apa actually? Apa benda yang kita akan go through? Ringkasan kita akan go through tentang macam mana format dia. Berapa markah dia. Okay. Apa yang nak kena tulis. Okay. Apa kemahiran yang pelajar kena ada untuk ringkasan dia. Itu kita akan go through pada hari ni. Okay. Saya difahamkan masa kali ni dia apa? Dia dipendekkan sebab saya tadi kongsi waktu segmen ibu bapa ni pasal binayat tu hari Sabtu sejam. Ini ringkasan saya lupa. Hari ni 45 minit je. Okay, tapi kalau kata terambil masa tu kita maaf lah nak share lebih. Alright. So ringkasan ni ibu bapa kena tahu dulu first of all apa tu kemahiran yang kena tahu. Apa pelajar kena tahu pasal kemahiran ni dan sebagainya. Okay, so let's go. Ini merupakan format ringkasan. Yang ini. Okay. Kalau nak tahu senang je apa dia, sebab dia 3, kan dia belajar 3 perkara kan. Ringkasan, ulasan dengan rumusan. Nak membezakan tu macam ni lah. First, ringkasan dia tak ada pendahuluan. Dia tak ada pendahuluan. Berbanding dengan ulasan ada. Berbanding dengan rumusan dia ada pendahuluan. Tapi ringkasan dia tak ada. Okay. So first. Yang kedua, dia tak ada penutup. Berbanding dengan ulasan yang form 1 orang belajar tu ada penutup. Untuk rumusan yang tingkatan 3 belajar tu pun ada penutup, tapi ringkasan tiada. Pendahuluan tak ada, penutup pun tak ada. Okay. And then untuk ringkasan ni sewajarnya ataupun yang digalakkan ialah 6 isi. Kena ada 6 isi. Okay. 6 isi nak dapat mana nanti kita akan tengok. Okay, so pelajar kena tahu sebab dia akan diberikan petikan. Okay, soalan ringkasan ni selalu ini akan keluarkan petikan. Dalam petikan tu lah mereka kena cari 6 isi. Dekat soalan ataupun arahan dia akan beritahu lah topik, kata kunci, format, dia kena buat apa. Tapi ibu bapa tak apa. Yang itu pelajar akan dibantu di sekolah ataupun dengan kami lah, siapa yang ambil dengan kami. Okay, cuma ni ibu bapa boleh bantu dari segi format, ingatkan mereka balik. Kalau katalah dia buat ringkasan, ibu bapa nampak, ada pendahuluan pula. Salah lah confirm. Jadi ada pendahuluan untuk ringkasan. Sebab ibu pun tengok format ringkasan tak ada pendahuluan. Dia buat pendahuluan. Salah lepas tu walaupun tak ada pendahuluan tiba-tiba ada penutup pula. Okay, dia kata ringkasan tiba-tiba ada penutup pula. So ibu bapa boleh tahu, boleh ingatkan. Okay, ni salah, ada penutup. Ringkasan tak ada penutup. Okay, lepas tu 6 isi. Dekat 6 isi ni saya akan bimbing ibu bapa macam mana nak bantu pelajar-pelajar kat rumah. Okay, so tiap-tiap tengok ada 6 isi tak cukup, dia bagi 3 je. So mesti 6. Okay, sebab dia melibatkan markah, sebab tu kena 6. Alright, tak ada huraian. Tak ada huraian ni macam mana? Berbanding dengan ulasan, dengan rumusan, 2 karangan ni dia ada huraian. Isi tersirat lah kita panggil. Rumusan tak ada, ulasan saja lah, ulasan dia ada isi tersirat, dia ada bahagian huraian. Huraian tu kenapa, apa maksud dia? Huraian tu dia diisi. Okay, macam ringkasan dengan isi. Daripada isi tu pelajar perlu ketikkan huraian. Kalau katalah let's say ulasan tu pasal cara mencegah demam denggi. Okay, so dia bagi yang pertama, dia kata isinya cara mencegah ialah kerap melakukan aktiviti gotong royong di rumah. Okay, itu isi. Kenapa kena buat benda tu? Kenapa tu? Kerana bila pelajar sambung, itulah huraian. Which is dekat ringkasan tak ada perkara tu. Sebab tu saya kata, among 3 this, 3 serangkai ni, rumusan, ringkasan, ulasan, antara 3 ni, yang paling mudah ialah kita nak pergi hari ni. Ringkasan, the most easiest lah. Okay, kenapa the most easiest tu sebab dia tak banyak syarat macam yang lain. Okay, so dia senang. Isi tak ada, penutup tak ada, isi tak ada pula. Pendahuluan tak ada, penutup tak ada, isi semata. And then isi tu pun tak payah fikir, mereka hanya perlu cari saja. So easy lah sepatutnya. Alright, so mungkin ada ibu bapa yang nak screenshot dia, dan anda dibenarkan untuk screenshot. Mana tahu nak buat nota sendiri daripada dalam info je depan ni. Alright, so kita teruskan dulu. Okay,
sebelum kita buat ringkasan, sebelum kita nak tunjuk kepada ibu bapa semua yang sedang menonton ni macam mana ringkasan tu dibuat, ini yang selalu saya katakan kepada pelajar, mereka perlu ada kemahiran mengenal isi. Kemahiran mengenal isi. Kenapa nak kena ada kemahiran mengenal isi ni? Okey. Siapa yang tahu? Dari ibu bapa ada idea tak? Kenapa pelajar kena ada idea ataupun ada kemahiran kenal isi untuk ringkasan? Kenapa pula? Kenapa? Ada any idea? Kenapa nak buat ringkasan? Kena kenal ataupun kena ada kemahiran mengenal isi. Okay, dia tahu beza isi. Saya tanya, kenapa nak kena tahu benda ni? Ada apa-apa? Sesiapa yang mengetahui, apa yang tahu? Any idea? Okay, actually kemahiran mengenal isi ni kenapa kena tahu? Sebab mereka akan diberikan petikan. Okay, dia akan bagi petikan. Dalam petikan tu dia adalah karangan lah. Okay, karangan ke berita ke, okay, dia akan bagi. So dia dalam bentuk karangan. Dalam karangan dia ada huraian. Dalam karangan juga dia ada contoh. Yang pelajar nak kena cari ialah isi. Sebab itulah kadang-kadang pelajar punya mistake paling banyak, mereka ingatkan tu isi, rupanya tu huraian dalam petikan tu. So dia terambil. So dekat sini dalam petikan tu pun kena ada satu kemahiran lah untuk ringkasan. Dalam banyak-banyak ini je lah yang paling mencabar untuk ringkasan. Sebab apa? Apabila pelajar salah pilih isi, dia terambil huraian ke contoh ke dalam petikan tu, dia akan jadi salah lah poinnya. Memang nak kena cari isi sahaja dalam karangan tu ataupun dalam bahan dia bagi tu. Okay, so jika pelajar tak ada kemahiran ni, dia akan buat silap lah. Dia akan tertukar dengan huraian, yang contoh pun dia kata isi. Okay, so dekat tak ada isi pun dia katakan itu isi. Itu kemahiran yang perlu ada lah supaya ibu bapa ataupun pelajar tidak tersilap. Okay, so apa itu kemahiran mengenal isi? Let's go. Okay, kalau ibu bapa boleh tengok kat depan ni, okay, ini ialah merupakan apa itu kemahiran mengenal isi. Okay, pelajar perlu tahu perbezaan isi dan huraian. Sebab huraian tak boleh ada di dalam karangan ringkasan. Okay, so yang kat sini ini merupakan contoh modul lah sebenarnya. Contoh modul yang saya gunakan untuk mengajar kelas mentoring. Ini saya share dengan ibu bapa sekalian. Okay, contoh kalau tengok contoh dekat situ, okay, kalau kata siapa yang tengok benda full mungkin nampak kecil, melintangkan dia, portraitkan dia. Alright, so dia akan besar sikit lah, so nampak jelas sikit. Alright, dekat sini saya dah tunjukkan yang mana bahagian isi, yang mana bahagian huraian. Okay, yang bahagian isi, penulisan blog yang menggunakan bahasa Melayu standard akan dapat membantu para pelajar di luar negara mempelajari dan menguasai bahasa Melayu. Itu isi. Huraian pula, ini sikit je tak ada petikan, dia bukanlah ada whole petikan, ada sikit je saya ambil. Oleh hal yang demikian menjadi tanggungjawab kita semua untuk memperbanyak hasil penulisan di blog dan media sosial agar bahasa Melayu dapat dikembangkan seiring dengan kemajuan bla 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 bla. Okey, so dekat sini pelajar kena tahu apakah beza isi dengan huraian. Okey, saya selalu ingatkan kepada pelajar ataupun ini sedang ingat kepada ibu bapa, nak tahu itu huraian ataupun tidak. Okey, dia kadang-kadang dia ada keyword dia. Okey, kalau mulanya hal ini dikatakan demikian kerana, ataupun dimula oleh hal yang demikian, hal ini berlaku demikian kerana, dia start dengan penanda wacana begitu, automatik kita tahu ayat itu ialah huraian. Okey, so ataupun saya selalu ingatkan pelajar-pelajar juga, kalau jumpa suka, kita ada Wali Nazira, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. So tanya satu hal. Okay, kalau kata ibu bapa nampak penanda wacana tu, selalu macam hal ini dikatakan demikian kerana apa semua tu, kita tahu automatik itu ialah huraian. Ataupun ibu bapa jumpa suka, supaya untuk kerana agar, empat perkara ni
So ibu bapa tahu kat situ lepas daripada penggunaan suka tu, SUKA supaya untuk keluarga tu, itu ialah huraian. Bila kita tahu huraian kat mana, pelajar tahulah isi dekat mana. Isi mestilah sebelum tu. Okay. So bila tahu je huraian tu macam mana dan sebagainya, kita automatically tahu isinya di mana. Itu actually. Sebab tu kemahiran mengenal isi ni penting. Kadang-kadang selalunya pelajar dia buat mistake kat mana, huraian tu dia ambil sebagai isi. Yang bahagian huraian tu dia ambil sebagai isi. Okay. So setakat ni ada apa-apa nak tanya? Kita belum start ringkasan lagi. Kita belum mula ringkasan apa lagi. Kita baru pergi kat kemahiran yang kena ada sebelum buat ringkasan. Any question? Apa sekalian? Saya tengok dulu. Okay. So Alhamdulillah tak ada soalan. Kita teruskan terlebih dahulu pasal kemahiran ni. Alright. Jikalau dikatakan tiada cikgu macam mana nak tahu itu adalah isi? Okay. Macam mana nak tahu itu ialah isi? Isi ni dia selalu macam saya katalah, kedudukan dia dulu. Kedudukan dia mesti sebelum huraian lah. Sebab isi baru huraian. Okay, lepas huraian dia akan ada contoh dan sebagainya lah. Okay, tapi isi ni biasanya dia starting dekat perenggan isi lah. Dia kalau kat starting tu mesti tak isi. Okay, memang ayat pertama tu pun kita panggil itu ayat judul kalau dalam karangan. Pelajar-pelajar semua tahulah. Anak-anak tuan-tuan dan perempuan sepatutnya tahu. Okay. So dia ada ayat ni, kita panggil ayat judul dia. Biasanya ayat isi ni dia starting untuk perenggan isi. Mula ayat dia. Adakah kita perlu copy paste saja sekiranya jumpa isi? Yes, hanya perlu copy paste saja. Dah jumpa isi tu, itu sajalah yang kita nak ambil. Okay, cuma je nak diingatkan kat sini. Kalau perasan kan, dalam gambar tu kan. Alright, saya gariskan selain itu juga. Nampak tak? Okay, sebenarnya itu kesilapan tu. Selain itu tu bukan isi. So bila pelajar nak ambil copy paste, jangan ambil selain itu tu. Ambil yang betul-betul solidly isi. Okay. Tak perlu rephrase je. Tak perlu rephrase. Tak perlu. Tapi untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 lain sikit lah. Adalah caranya. Tapi untuk tingkatan ni tak perlu. Dia tak perlu. Ambil je bulat-bulat. Okay. Sebab tu saya kata ini yang paling easy. Ini yang paling easy. Okay. So ingatkan kat sini kalau jumpa penanda wacana selain itu seterusnya. Sebab apa? Selalunya kalau lepas penanda wacana ni dia masuk isi terus. Selain itu dia dah masuk isi. So kadang-kadang pelajar terambil sekali selain itu tu. Selain itu tak payah. Okay, ambil yang selepas dia tu. Okay. Itu saja. Alright. So jangan risau. Mungkin ibu bapa akan nampak lebih jelas lagi pasal isi dengan huraian ni. Jom kita tengok. Saya ada soalan dengan ibu bapa. Diminta untuk jawab. Okay. Nyatakan dalam ayat dekat bawah ni, mana satu isi, mana satu huraian. Berdasarkan gambar kat bawah, ada bukan gambar tu jangan peduli kan. Tu ayat tu, berdasarkan petikan sikit tu, boleh tak ibu bapa asingkan mana isi, mana huraian? Boleh? Kita nak tengok. Cara nak jawab dia, ibu bapa boleh type isinya sama dengan apa ayatnya. Lepas tu huraiannya sama dengan apa. Jadi saya akan bagi masa untuk ibu bapa type untuk sistem jawab. Okay, sambil-sambil tu kita nak tengok. Alright. Kalau ada tanya boleh juga. Okay.
Tapi beginilah. So ini adalah contoh latihan yang saya buat juga dengan pelajar-pelajar sebelum kita buat ringkasan untuk saya kenal pasti sama ada mereka ni tahu beza tak isi dengan huraian bila nak cari nanti kan. Saya buat soalan macam ini, terus saya tengok mereka tahu asingkan tak. Okay. Saya tengok kat sini macam mana pemilihan mereka untuk isi. Isi dia orang ambil sampai mana. Huraian tu dia orang asing macam mana dengan isi. Okay. Kadang-kadang ada juga, tadi kita cerita yang ambil selain itulah seterusnya kan, awal-awal tu kan. Ada juga pelajar, dia tak ambil yang tu. Okay, tapi dia terambil sekali dengan agar, kerana, supaya, dia terambil sekali. So jangan. Itu macam batas lah, border untuk isi dengan huraian. Dia ada border dia untuk sambung. Okay. Masih lagi tiada jawapan daripada ibu yang sedang menonton. Serius lah, susah sangat ke? Isinya sampai takat mana saja? Huraiannya sampai takat mana saja? Siapa yang tahu? Miss Rafizah mungkin tahu sebab dia ajar juga kan karangan bahasa Inggeris. So I want to see, do you know which one is the point, which one is the elaboration? Nampak tak? Okay. Okay, saya nak bagi tahu siapa-siapa yang sedang menonton sekarang ni, kita apa? Bahan bacaan Okay, Abdul Muzi. Apa nama, minta type lah. Kalau senang, isi sama dengan apa? Apa ayatnya? Lepas tu huraian sama dengan apa? Apa dia punya ayatnya? Pisahkan siap-siap. Okay, tapi good try lah tu Abdul Muzi. Saya boleh katakan hampir tepat lah tu. Okay. Bahan bacaan dalam bentuk ibu, itu isi. Okay. Dapat daripada Rafizah Ramli, bahan bacaan dalam bentuk ibu. Ya ke? Kalau jawapan macam ini saya boleh kata hampir. Okay. Ini kata dia. Okay. Isi dia sama dengan bahan bacaan dalam bentuk ibu. Okay, saya boleh kata hampir sebenarnya. Okay. Sama macam jawapan Abdul Musi, hampir tepat. Tapi belum tak tepat lagi tu. Okay. Pemilihan isi tu, tengok betul-betul isi tu sampai mana sebenarnya. Okay. Cari border dia. Mana sempadan dia. Sempadan dia tu yang memisahkan isi dengan huraian. Cari sempadan dia. Which is sempadan dia semusi dah jumpa. Yang ini. Agar tu sempadan dia. Okay, so isi actually sampai mana? Isi adalah konten. My God. Waalaikumsalam Puan Yuri. Okay, tiba-tiba isi adalah konten. Tak cukup bukan tu daripada petikan tu, daripada ayat tu. Mana isi, mana huraian tu sebenarnya Puan Yuri. Okay, which one is the huraian? Which one is the isi? So bagi tahu kat saya. Tadi jawapan Rafizah dengan jawapan Musi tadi hampir. Musi dia berjaya cari border isi dengan huraian. Apa benda yang memisahkan huraian dengan isi. Good. Cuma Rafizah dia punya pemilihan isi tu tak cukup. Bukan sekadar itu saja, dia ada lagi. Sampai mana actually? Okay. Okay, jap tak nampak. Ya, dinasihatkan kepada mereka yang sedang menonton melalui telefon, handphone. Anda diminta rotate skip rotate skip. Okay. So apa nama skrin ni kamu lentangkan sikit supaya lebih jelas lah perkataannya. Gini. Okay. Okay. Masih lagi ada yang mau mencuba? Ada yang sebentar. Saya kopi semula. Okay. Ibu bapa kalau tahu beza isi dengan huraian ni, insyaAllah dah boleh check dah ringkasan anak-anak kat rumah. Okay. Alright, kita tengok jawapan baru daripada Rafizah Ramli. Bahan bacaan dalam bentuk ibu perlu diperbanyakkan. Saya lock jawapan tadi. Orang dah kata hampir tepat, dia lock lagi.
Okay. Alright, ini jawapan daripada Yuri Utami. Okay. So guys yang dah jumpa isi tu, okay. Huraiannya mana? Huraiannya pula sampai mana? Itu baru isi. Huraian sampai mana? Huraiannya sampai mana? Saya tak bagi tahu lagi lah jawapan yang bagi isi dia tu betul ataupun tidak. Tapi saya tanya sekarang ni apakah huraiannya pula? Oh, saya lah Apa pula huraian yang saya tuliskan dalam slide kurang besar? Ya, kurang besar ya. Kurang besar kalau gitu saya buat gini. Untuk sementara waktu saya hilang. Tapi kan tak nampak pula saya je. So sekarang gimana? Lebih jelas? Okay kan? Alright, tadi yang mana suaranya yang buat apa isi tadi tu bolehkah saya nak minta huraiannya juga, bahagian mana huraiannya? Huraiannya gimana? Minit saja lagi saya tunggu. Hilang terus. Ya, hilang terus lah. Bagi nampak terus. Minit. Okay, let's go. Maaf cikgu, saya ambil makan. Oh ya ke? Bagi tak apa. Jom kita tengok apa actually saya dah boleh tunjuk muka sikit. Alright. So, saya semak dulu. Adakah saya sertakan dengan jawapan ataupun tidak untuk slide yang ni? Ya. Saya sertakan jawapan. Okay. Peringatan kepada ibu bapa juga, apabila pelajar ataupun ibu bapa lah jumpa ayat yang mempunyai kata hubung, kita panggil sukanya kata hubung, supaya kerana agar bermakna dalam ayat tersebut ada huraian. Terus setkan benda ni. Dalam ayat tu bila jumpa kata hubung 4 serangkai ni, ibu bapa boleh screenshot nota kat depan ni. Okay, automatically tahu bila nampak benda tu, nampak perkataan ni, automatically kita tahu isi ada dekat huraian ada dekat ayat tu. Okay. Lepas tu pelajar boleh kenal pasti isi dengan memilih ayat sebelum penggunaan kata. Kalau jumpa kata hubung ni, okay, macam mana nak kenal isi dekat mana? Of course lah, kata hubung sebelum tu isi. Okay, sebelum tu ambil lah, start daripada lepas sebelum perkataan tu sampailah ke hujung. Itu isi. Cuma jangan ambil penanda wacana lah, selain itu seterusnya tak payah ambil. Okay. And then ini sebagai contoh. Okay, ini sebagai contoh. Tadi yang kita buat tu kan, ada sesiapa yang betul tak? Isi saya gariskan dengan warna merah, huraian saya gariskan dengan yang warna kuning. Ada yang betul tak? Sehubungan dengan itu tak payah Sehubungan dengan itu tak payah. Itu tu terpanjang garisnya tu. Sehubungan dengan itu tak payah. So dia starting dengan apa? Bahan bacaan tu. Ada yang betul tak? Isi dengan huraian. May I know Saya betul, serius lah. Serius lah. Betul. Rafizah tadi betul ke? Rasanya Rafizah dia betul dekat bahagian isi. Dekat bahagian isi. Yuri hampir betul sikit. Okay. Sumber ilmu kepada masyarakat. Okay, sikit lagi apa huraian huraian Puan Yuri tu sikit lagi. So ibu bapa sekalian, bila ibu bapa dah tahu macam mana nak tahu bezakan isi dengan huraian ni, okay, bila baca ringkasan pelajar, okay, bila anak-anak bagi ringkasan dia dah buat, nak semak macam mana, semak macam yang saya kata tadi, tengok balik pada format, starting dengan format. Okay, tengok dulu ringkasan anak-anak tu, format ringkasan tu ada tak? Okay, kalau tiba-tiba nampak dia buat dalam 4 perenggan, dah salah, confirm salah. Okay, ringkasan 4 perenggan dia buatnya, salah lah. Okay, kat situ dah tahu. Okay, kalau kata formatnya betul,
tengok pula bahagian bahagian isi. Kita sekarang masuk ke isi kan. So ibu bapa boleh semak karangan ringkasan pelajar tu. Isinya kat mana? Isinya betul ke tidak? Tunjuk kat dia. Selalunya kalau cari dalam petikan, saya selalu minta pelajar-pelajar saya untuk garis isi yang diorang jumpa, garis dalam petikan. Jangan biarkan petikan tu kosong. Okay. Sebab apa kena garis? Bila nak semak balik, jumpa kat mana isi ni dan sebagainya, kita boleh cari balik senang. Kita ni dalam makan kerengga. Okay. Oh, ni dah silap betul juga Wih, belik. Tiba-tiba betul. Okay. Assalamualaikum wadab. Oh, RDV ada. Okay. Alright. So bila tengok tadi, contoh ada tengok dekat bahagian isi ni, tengok pula ada bahagian garis kat mana. Okay, so galakkan anak-anak bila cari isi tu dalam petikan tu garis. Okay. Yang ni boleh malas. Serius. Okay. Ya, pelajar-pelajar dia akan cakap, aduh mana nak garis. Saya ingat answer. Okay. Paling-paling lah buat kurungan kalau tak nak garis. Seleloknya garis lah. Okay. So kalau tak nak buat garis tu punyalah malas, buatlah kurungan bracket ke, isi pertama sini sampai sini, tuliskan satu-satu. Kalau tak nak garis pun. Okay. So Audi makan serangga. Yes, makan serangga. Bukan makan semut dah. Dia makan anak-anak yang boleh kunyahnya. Macam tu dia kan lupa tu. Okay, so nak elakkan daripada lupa, sebab tu kita kena tanda isi-isi kita jumpa dalam petikan. So ibu tengok kat situ pula. Okay, isi-isi yang dia buat ni, okay, cun, tak ada masalah. Okay, semua yang dia garis ni semuanya isi. Alright. So kita teruskan lagi pasal ringkasan. Okay. Kita pergi tengok dekat bahagian penanda wacana. Untuk buat ringkasan, kita ada satu lagi kemahiran yang pelajar perlu ada, tapi ibu bapa kena tahu, penanda wacana. Boleh saya tahu tak apa yang ibu bapa faham pasal penanda wacana? Ataupun AudioV pun boleh join. What do you know about penanda wacana? Cakap yang Izzah cakap je, apa yang kamu tahu pasal penanda wacana? Siapa yang boleh relate lagi Ngam? Siapa boleh relate penanda wacana dengan ringkasan? Okay. Si ibu bapa tahu tak apa benda tu? Penanda wacana. Ayat bunga-bunga bunga-bunga cinta Misha Umar. Okay. Rafiza Ramli connectors. Wah. Poyo dengan poyo dia buat connectors. Okay. Selepas itu seterusnya you are giving me the contoh. Okay, good juga. Alright. So ibu bapa sekarang alhamdulillah nampaknya ada yang tahu ayat bunga-bunga tu kenapa. Ni so kita cakap ayat bunga-bunga sekejap. Saya nak cuba nak break. Ayat bunga-bunga penanda wacana. Kalau peribahasa je lah ayat bunga-bunga. Kenapa penanda wacana bunga-bunga? Tak apa. Okay. Dia bukan ayat bunga-bunga, dia adalah penghubung je. Dia macam dalam bahasa Inggeris kita panggil ni lah connectors. Oh, dia guna nama. Masuk bahasa Melayu penanda wacana. Okay. So dia macam penghubung lah. Nak starting ayat, nak menghubungkan perenggan kedua punya isi nak ada kaitan dengan perenggan pertama. Faham kan bahasa dia cakap ni kan? Perenggan ketiga, isi dia tu kita nak ada kaitan juga dengan perenggan kedua. Penanda wacana lah fungsinya. Tertukar lah. Tertukar jauh tau penanda wacana dengan peribahasa. Tertukar pula dah. Okay. So untuk buat ringkasan, untuk hasilkan ringkasan, pelajar kena ada kemahiran juga, tahu juga mengenai penanda wacana. So let's go guys. Tuan-tuan dan perempuan. Okay. Dekat sini saya sertakan satu formula yang mana ibu bapa pun boleh pakai juga. Boleh guna juga di rumah untuk semak ringkasan anak-anak. Macam saya kata, ini especially kepada mereka yang mempunyai anak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Especially. Okay. So boleh screenshot sebenarnya apa yang kita tengah sebenarnya. Nak screenshot kita boleh bagi ruang. Gini, tak payah muka saya. Screenshot sekarang. Okay. So bahagian ni, penanda wacana ni, pelajar perlu tahu ataupun ibu bapa perlu tahu. Okay. Cara penggunaan penanda wacana supaya dapat hubungkan ke 6 isi yang dijumpai.
Okey. Apa kejadah ni saya cakap ni? Apa benda yang saya mengapu ni? Okey, ingat balik. Berapa isi dalam ringkasan? Berapa isi dalam ringkasan? Berapa sekalian, jangan buat lupa. Tadi kita dah pergi first tadi. Berapa isi dalam ringkasan? Saya ada maklumkan tadi. Dekat bahagian format. Anyone? Berapakah isi dalam ringkasan? Berapa, bos? Come on, simple question. Masing-masing adakah army menggoogle? Adakah kegooglean? Berapakah isi yang mereka perlu cari untuk ringkasan? Berapakah? Wah, Bayu ni macam mana? Tahu kan? Okey. Terbaiklah ibu bapa yang ibu bapa Audi Puan Yuri Utami. Okey, 6. Yes. Sebab itulah saya kata kat situ nak gabungkan ke 6 isi. Okey, diorang ni tak buat dalam perenggan 3 perenggan tak ada, 4 perenggan tak ada. Diorang buat dalam satu perenggan je. Macam mana buat dalam satu perenggan nak gabungkan 6 isi. 6 isi ni sebab dia isi kan, kita tarik-tarik daripada, kita crop daripada petikan. So dia akan jadi ada something lah yang kita kena buat supaya dia berhubung. Okay, so tak ada huraian pula tu. Ringkasan tak ada elaboration, only isi. So macam mana nak sambung-sambungkan mana isi pertama, mana isi kedua, mana isi ketiga, nak susun dia. Ini Audi wadap. My God. Serius lah. Okay. So macam mana nak gabung-gabungkan ini adalah formula yang saya boleh sertakan kepada ibu bapa. Okay. Aku sangat suka dapat BMA. Okay, ini penanda wacana punya formula yang saya buat ataupun bukan saya buat, yang saya berikan kepada pelajar untuk tahu macam mana susunan dia. Macam mana aku tu A. Aku tu A kan starting dia. A ni kita start dengan antara. Okay, antara. Okay, so kita start dengan antara. Antara cara untuk mencegah demam denggi ialah contoh. Okay, antara. Kita start ayat dengan antara. Okay, dia actually tak semestinya lah. Tapi ini sebagai guidance kepada pelajar yang macam masih lemah untuk ringkasan, saya selalu start dengan antara. Okay, actually dia boleh start dengan satu daripada, boleh juga macam tu. Okay, tapi kita back to basic lah. Antara starting dia dengan antara. Setiap satu penanda wacana ni disertakan dengan satu isi juga. Okay, setiap penanda wacana ni ada satu isi. So antara, dah masuk antara, dia akan ada isi juga. Baru dia akan titik satu ayat. Boleh imagine kan? Nak kena tulis Nak kena tulis sekejap, sabar. Tunjukkan. Okay. Sebentar ya, ibu bapa sekalian. Okey. Antara, bila kita kata antara, dia akan start gini lah kan. Antara cara mencegah demam denggi ialah, okay, dia akan masukkan isi pertama kat sini. Dia dah jumpa tadi. Dia dah jumpa tadi tu, dia akan masukkan yang ni. Okay. Alright. Lepas tu nak sambung, tengok penanda wacana yang seterusnya. Sangat, aku sangat. S, sangat tu S. Selepas itu. So letak je lah. Selepas itu. Lepas letak, masukkan isi yang kedua. Salin bulat-bulat je, letak balik je. Lepas tu titik. Lepas dah habis salin letak tu, titik. Settle untuk isi yang kedua.
Settle untuk isi yang kedua. Lepas tu isi yang ketiga nak start macam mana? Lepas titik tu tengok aku sangat, lepas tu dia ada suka, S juga. So apa penanda wacana yang ada S? Seterusnya, koma, masuk terus isi yang ketiga. Copy and paste sahaja, gang. Okay, lepas tu titik. Nak masuk isi yang keempat. Aku sangat suka, dapat. Dapat tu D. D tu penanda wacana apa ada? Di samping itu. Di samping itu. Nampak kan? Ini di samping itu. Masukkan isi yang keempat. Copy and paste titik terus. Tak payah nak dengarkan terus. Habis dia copy and paste titik terus. Yang kelima. Isi yang kelima. Dapat tadi kan BM. BM tu bukan B dengan M kan. B saja. B tu apa? Penanda wacana bukan itu sahaja. Bukan itu sahaja. Koma, masuk terus isi yang kelima. Titik. Nak masukkan isi yang terakhir. Isi yang terakhir kita guna A tu. A tu apa? Akhir sekali. Akhir sekali. Sama juga koma, masuk isi yang keenam. Titik. Selesai ringkasan. Tada! Kesusahan ke? Susah ke? Tak susah. Ini saja ringkasan. Tapi yang saya tunjuk ni tak diisi lah. Nanti pelajar lah yang akan masukkan isi-isi yang dah jumpa ni. Boleh nampak tak? Ibu bapa sekalian. Dengarkan suara saya dari tepi Saya ada kat sini. Tapi saya nak tunjuk whiteboard ni. Okay. Nampak tak bentuknya? Betapa easy-nya untuk ringkasan ni sebenarnya. Sekat ni, apa-apa soalan yang nak tanya, boleh tanya. So, boleh saya highlightkan sekali lagi. Nampak tak penanda wacana digunakan? Semuanya mesti dekat sebelum isi. Semuanya. Sebelum isi. Semuanya. Di samping itu. Susunannya gitu. Bukan itu saja. Akhir sekali. Okay. Dia punya susunan isi huraian. Isi huraian. Isi huraian. Isi huraian. Sampailah 6 kali. Okay. Bukanlah urutannya. Penanda wacana, isi huraian. Penanda wacana, isi huraian. Itu je susunannya. Satu perenggan saja untuk ringkasan. Patah perkataannya 80 hingga 100 patah perkataan. Markah berapa? Markahnya 15 markah. Gitu. Alright. So, kita belakang sekejap. Okay. Boleh saya tahu setakat ni macam mana? Ada apa-apa soalan? Basically, itulah dia cara asas untuk kita buat bahagian ringkasan ni. Itu saja. Untuk ringkasan tu itu saja yang ibu-bapa kena tahu. First, tahu format, tahu ringkasan ni dia tak ada pendahuluan, dia tak ada penutup, tak ada huraian. Hanya cari 6 isi. Okay, kita tahu, kita clear pasal tu. Pasal ibu-bapa pula kena tahu macam mana nak bezakan isi ke huraian, isi ke huraian, isi ke huraian. Okay, itu je. Sebab takut-takut pelajar ataupun anak-anak dia terambil huraian sebagai isi. Dia ambil huraian tu sebagai isi, so dia salah lah. Okay, so lepas ibu-bapa check itu, ibu-bapa pula boleh check pasal dia guna penanda wacana ni kat depan ni. Ini format dia lah. Isi huraian, isi huraian, isi huraian, isi huraian, macam tu. Okay, tengok penanda wacana yang digunakan. Okay, so bila nampak esok ada ke-6 isi tu dah digabungkan dengan penanda wacana. Bila beberapa tengok tak ada huraian dan sebagainya, alhamdulillah dekat situ insyaAllah markahnya ada. Ataupun hampir betul lah tu. Okay, itu caranya. Okay, so kita sebenarnya itu saja sebenarnya perkongsian saya pada hari ini. Okay, so mengenai ringkasan ni sekarang ibu-bapa pun dah boleh usahakan, dah boleh semak atau bantu anak-anak dekat rumah tu. Kalau kata dia ada homework ke, ada kerja rumah kena buat ringkasan ke, ibu-bapa dah boleh semak. Especially ibu-bapa yang ada anak pelajar tingkatan 2 dan 3. Especially lah. Tapi kadang-kadang tingkatan 1 pun ada juga yang dah belajar ringkasan. Okay, depends lah. Tapi kalau nak ikut betul, tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan buat ringkasan ni. Okay, so
Itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu bapa yang sudah menonton, yang sudi datang komit untuk pagi ini dengar perkongsian saya mengenai negasian. Bukan untuk saya, untuk anak-anak ibu bapa juga, untuk pelajar-pelajar juga dekat rumah, ada juga orang bimbing. Alhamdulillah. Alright, so nantikan lagi perkongsian saya di masa akan datang. Untuk next perkongsian saya akan pergi ke tingkatan 5 atau belajar-belajar menengah atas. Kita pergi sekolah rendah, hari ini kita pergi menengah rendah. Next perkongsian kita pergi menengah atas. Okay, insyaAllah itu saja daripada saya, Cikgu Faris dari Al-Azhar Education. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu holistik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. Al-Azhar we trust to help me level up. Cheer up, Al-Azhar we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Al-Azhar. Al-Azhar terbaik.